klik pada 3 dot kat sebelah kanan atas ini, kemudian klik kepada new incognito window. Okey, kemudian dekat URL typekan portal.moi.edu.my. Pada paparan yang ini cikgu klik kepada log masuk. Okay, masukkan email cikgu. Email pastikan @moi-dl.edu.my. Masukkan password cikgu. Okey, ini adalah paparan utama. Okey, menu utama. Pada menu utama ni kita klik pada menu guru, kita klik pada menu aktiviti. Okey cikgu klik pada Google Classroom dahulu. Okey, klik untuk mula. Ini adalah Google Classroom cikgu. Okey. Kalau cikgu pernah buat kelas, adalah senarai kelas cikgu di sini. Kalau cikgu tak pernah buat kelas, maka paparan cikgu adalah kosong sahaja di sini. Ini contoh, Cikgu Hamizi mengajar 6 buah kelas di SK Bukit Mutiara. Okey, persoalannya, berapa kelas yang perlu Cikgu Hamizi wujudkan dalam Google Classroom? Okey, maka jawapannya adalah 6 buah kelas. Okey, kalau cikgu mengajar 5 buah kelas, maka 5 kelas dalam Google Classroom cikgu perlu wujudkan. Bagaimana cikgu nak membina kelas dalam Google Classroom? Okay, klik pada tambah ini. Okey, klik kepada create class. Okey, dekat class name required certain section. Benda yang wajib adalah class name sahaja. Okey. Tapi untuk memudahkan cikgu, ini apa yang diajar oleh tok guru saya, orang yang mengajar saya, diminta isikan class name dan section. Okey. Class name perlu dimulakan dengan tahun. Okey, pada tahun ini adalah tahun 2020. Maka class name kita bermula dengan 2020. Kemudian cikgu nak dash ke, cikgu nak titik ke, terpulang kepada cikgu. Saya dah biasa dengan titik, saya akan teruskan dengan titik. Okey, kelas pertama saya tadi 4 bestari matematik. Maka dekat kelas name ni saya typekan 4 bestari. Matematik, saya tuliskan matematik dekat section. Okey. Dua bahagian ini sahaja yang cikgu perlu isikan. Bahagian lain cikgu tak perlu isi, tak apa. Okey, untuk kelas name, kenapa ada perlu tulis 20-20? Okay, mungkin ada cikgu-cikgu yang tertanya-tanya, mengapa kena tulis 20-20? Sebab cikgu-cikgu, di kelas cikgu, di sekolah cikgu, 4 bestari ni, contohlah kepada saya, 4 bestari ni wujud daripada tahun lepas ada 4 bestari. Tahun depan mungkin ada 4 bestari lagi, tahun lagi satu pun mungkin ada 4 bestari. Makanya untuk tahun 2020, kita wujudkan khas untuk murid tahun 2020 sahaja di kelas 4 bestari. Sebab untuk tahun 2021, murid-murid 4 bestari ni dah berpindah ke tahun 5. So, 4 bestari yang ada pada 2021 adalah murid yang berbeza. Saya harap penerangan tersebut cikgu boleh faham. Okey, siap 2 ni sahaja cikgu just klik pada create. Okey, inilah classroom untuk 4 bestari bagi subjek matematik. Okay, cikgu, ini adalah classroom 4 bestari untuk subjek matematik. Okey, siap satu kelas. Jangan pandang lagi benda-benda lain cikgu. Kita terus buat kelas yang kedua. Bagaimana nak buat kelas yang kedua? Patah balik di sini, klik pada 3 bar ni, klik pada 3 bar di sebelah kiri ni, kemudian cikgu klik pada classes. Okey. Inilah kelas yang terbaru yang cikgu bina tadi. Untuk tahun 2020, kelas 4 bestari matematik. Okey. Buat kelas yang kedua. Sesiapa guru yang menonton, admin yang menonton, yang menggunakan komputer, cikgu boleh ikut apa yang saya buat. Boleh buat terus cikgu. Tak perlu risau. Cikgu buat saja terus. Okey. Untuk membina kelas. Okey, saya klik kelas yang kedua. Okey, 20-20, 4 cerdas. Subjek matematik juga. Klik create.
Okey, dah siap dah kelas untuk 4 cerdas. Okey, buat kelas yang seterusnya, kelas yang ketiga. Okey, mana tadi? Klik pada 3 bar ni, balik pada home yang ada tulis classes. Okey, tambah create class. Okey, kelas mana lagi? 2020. Satu bestari matematik juga subjek yang saya ajar, yang Cikgu Hamizi ajar. Okey, create. Okey, dah ada 3 kelas yang saya wujudkan menggunakan aplikasi Google Classroom di dalam Google Chrome. Okey, 3 kelas. 4 bestari matematik, 4 cerdas matematik dan 1 bestari matematik. Okey cikgu, sebenarnya yang saya janjikan 3 kelas lagi saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu menggunakan aplikasi Google Classroom di dalam telefon. Ini adalah Google Classroom cikgu. Okey, Google Classroom kalau nak dibandingkan tadi dalam Google Classroom yang saya cipta dalam incognito mode di laptop, saya dah bina kelas dah. Tetapi kelas saya tak ada, kelas saya hilang sekarang ini. Ke mana kelas-kelas saya pergi tu? Okey, inilah puncanya kenapa kelas cikgu hilang. Sebab dalam aplikasi di handphone, kemungkinan cikgu login pelbagai jenis account di dalam Google di dalam handphone cikgu. Jadi kita nak pilih account yang betul. Bagaimana kita nak pilih account yang betul? Cikgu klik pada 3 bar yang berada di sebelah kiri ini. Okey, kalau cikgu cikgu tengok sekarang account yang digunakan untuk Google Classroom adalah sstpjpnkedah@gmail.com. Di sinilah yang cikgu perlu ubahkan kepada account MOE-DL cikgu. Okey, cikgu klik aja kat drop down menu sebelah tu. Okey, drop down menu di sini. Cikgu klik saja. Okey, tadi saya bina kelas guna JPN Kedah CM57. Saya klik dekat JPN Kedah CM57. Okey. Di sinilah kelas-kelas yang telah saya bina tadi menggunakan laptop, menggunakan Google Chrome di laptop. Sekarang saya nak sambung. Saya ada 3 lagi kelas yang saya belum bina. Saya tunjuk kepada cikgu bagaimana cikgu boleh gunakan aplikasi Google Classroom di laptop, di telefon bimbit cikgu untuk membina kelas. Okey. Klik pada tambah. Okey. Klik kepada create class, sama saja, sama macam dalam komputer, just klik tambah, klik pada create class. Okey, nama kelas tadi kita mulakan dengan tahun 2020 satu cerdas, satu bestari saya dah buat dah kelada, satu cerdas section. Okey, sectionnya adalah section nama mata pelajaran saya matematik. Okay, sorry. Okay, matematik. Saya just create. Selepas saya masukkan nama kelas dan section, saya just klik create. Kemudian tunggu sahaja sehingga kelas siap dibina. Okay, sama macam tadi tak cikgu kan? Okay. Kemudian nak create kelas baru, nak tambah lagi kelas baru. Sama juga, klik pada home. Okay, klik pada classes. Okay, tambah lagi. Create kelas lagi. Okey, kelas saya seterusnya adalah kelas 5 cerdas. Okey, 5 cerdas. Bestari ke 5 cerdas? Saya tak ingat lah. Okey, 5 cerdas. Okey, 5 cerdas. Section PMK. Okey, create class. Okey. Tambah lagi kelas saya yang terakhir. Okey, kelas yang berikutnya, klik pada home dahulu, klik pada 3 bar, klik pada classes. Tambah satu lagi kelas iaitu kelas tahun 2020 untuk 5 efficient.
Okay, section adalah subjek matematik. Okay, klik pada create. Okay, kita klik pada home balik, classes, 3 bar classes. Okay. Okay. Kalau semak balik dah ada 6 kelas saya dah. 20, 5 efficient. Oh, 5 efficient tadi saya TMK bukan matematik. Okay, saya edit sahaja di sini. Okay, saya klik di sini. Sekejap. Okay, nak edit kelas tersalah label matematik. Macam mana nak edit? Okay, klik kepada setting berada di atas ni. Okay, kemudian tukar saja section ini kepada TMK. Okay, save. Okay, saya semak semula. Dekat handphone saya ada 6 kelas. 5 efficient, 5 cerdas, 1 cerdas, 1 bestari, 4 cerdas, 4 bestari. Okay. Ini salah satu cara saya nak tengok dah cukup 6 kelas. Ataupun klik pada 3 bar di sebelah kiri tu. Okay. Dekat sini pun cikgu boleh tengok list name kelas yang telah dibina. Okay, Google Chrome, Google Classroom dalam Google Chrome saya tak tutup. Dia terus update sahaja. 6 kelas yang saya ajar. 5 efficient TMK, 5 cerdas TMK, 1 cerdas matematik, 1 bestari matematik, 4 cerdas matematik dan 4 bestari matematik. Ke-6 buah kelas telah saya bina. Okay, contoh kelas tahun 2020 5 efficient TMK. Okay, saya klik pada kelas tersebut. Okay, bagaimana cikgu nak mempromosikan kelas cikgu? Inilah kaedahnya cikgu nak mempromosikan kelas. Gunakan, kita panggil dia sebagai class code. Okay, class code. Class code ni kalau cikgu nampak kat sini kecil sahaja. Okay, bagaimana cikgu nak besarkan? Inilah kaedahnya. Cikgu klik saja display di sini untuk besarkan. Tak cukup besar lagi, cikgu klik sekali lagi. Ini paparan full screen pada Google Chrome cikgu. Ini cikgu kongsikan kelas kod ini kepada murid-murid kelas tersebut. Macam saya perlu kongsikan kelas kod ini kepada murid-murid kelas 5 efficient yang belajar TMK dengan saya. Okay? Dan satu lagi cikgu, saya minta kelas kod ini, setiap kelas saya ada 6 kelas, saya perlu kongsikan kelas kod ini kepada admin. Okay? Saya ulang sekali lagi, untuk kelas-kelas yang telah cikgu bina di dalam Google Classroom, sila kongsikan kelas kod cikgu kepada admin. Okay, kepada admin, guru penyelaras Google Classroom di sekolah. Okay. Saya ulang sekali lagi, kelas kod yang telah cikgu bina, kalau cikgu ada 6 kelas kod, dia akan berbeza cikgu. Setiap Google Classroom, setiap kelas yang cikgu bina ada kelas kod yang berbeza. So kongsikan kelas kod yang berbeza itu kepada admin, kepada guru penyelaras GC di sekolah cikgu, guru penyelaras digital learning di sekolah cikgu, supaya mereka dapat rekodkan cikgu-cikgu yang telah membina kelas dalam Google Classroom. Okey, itu adalah cara untuk mempromosikan kelas. People. Ada yang dah masuk dalam kelas saya walaupun saya tak suruh masuk. Tak apalah. Ni kaedah, ni contoh murid yang telah masuk dalam kelas saya. Okey, dia masuk melalui link dan melalui kelas kod yang saya kongsikan sebentar tadi. Okey. Di sini di dalam tab people ni, cikgu-cikgu boleh invite rakan-rakan guru lain ataupun cikgu-cikgu boleh invite student. Yang paling penting sekali, cikgu mesti ada ID murid ataupun ID guru yang cikgu nak invite bersama-sama di dalam kelas cikgu. Okey. Untuk invite teacher, cikgu just klik tambah di sini. Kemudian cikgu masukkan ID guru tersebut. G-nombor apa-apa @moe-dl.edu.my. Tolong cikgu, kepada pengguna Gmail, cikgu tak boleh nak invite mereka masuk dalam ini. Okay? Hanya pengguna moe-dl.edu.my. Berapa ramai guru yang boleh di-invite untuk bersama-sama?
hanya maksimum 20 orang guru sahaja yang boleh invite, cikgu invite untuk bersama-sama mengajar di dalam kelas ini. Okey, itu untuk invite guru. Invite murid. Okey, untuk jemput murid-murid masuk. Okey, klik pada invite students. Sama juga. Dapatkan ID murid daripada admin Google, admin digital learning di sekolah. Okey, dapatkan ID murid daripada admin digital learning di sekolah. Admin-admin di sekolah, minggu lepas saya dah terangkan untuk cikgu-cikgu, untuk admin-admin sortkan, asingkan nama murid mengikut kelas. Jadi cikgu-cikgu boleh minta kepada admin senarai ID murid untuk kelas tersebut. Contoh saya kena cari admin saya untuk kelas 5 efficient, saya minta ID murid 5 efficient daripada admin saya untuk saya invitekan di dalam Google Classroom saya. Teachers, maksimum yang boleh cikgu invite di sini adalah sebanyak 19 orang guru. Okey, 19 orang guru. Kalau termasuk dengan cikgu sebagai tuan punya kelas, ada 20 orang guru maksimum yang boleh berada di dalam sesuatu kelas. Okey. Untuk student pula, okey. Cikgu dengar betul-betul Jumlah individu yang boleh berada di dalam satu kelas adalah seramai 1,000 orang. Okay. Maksudnya, kalau cikgu mengajar seorang-seorang kat kelas ni, maka cikgu boleh invite, ataupun jumlah murid yang boleh join kelas cikgu adalah seramai 999 murid. Saya ulang, kalau cikgu seorang-seorang mengajar dalam kelas, murid-murid yang boleh join kelas cikgu adalah seramai 999 orang murid. Kalau cikgu mengajar, ada pula rakan guru di sini, ada 20 orang guru, maka jumlah murid yang boleh join kelas ini adalah seramai 980 orang murid sahaja. Maksimum 1,000 individu di dalam satu kelas. Cikgu boleh klik di dalam classroom yang sama, cikgu boleh klik pada setting yang ada di sini. Okey. Dekat setting ni lah, tadi cikgu boleh edit nama kelas di sini, section, nama mata pelajaran di sini. Okey. Kelas kod ini pun, yang tadi, kelas kod yang mula-mula tadi pun, cikgu boleh reset, cikgu boleh disable di sini. Untuk stream, stream ni saya tak perkenalkan pada cikgu tadi. Kat stream ni, ibarat papan kenyataan. Papan kenyataan yang kat depan tu, di sinilah cikgu nak ubah dia punya setting. Sama ada cikgu nak bagi murid-murid post atau komen, ataupun cikgu nak bagi student bagi komen saja, tak boleh post apa-apa, ataupun hanya cikgu saja yang boleh post, hanya cikgu saja yang boleh komen. Kat mana tempatnya sekejap lagi saya akan tunjukkan untuk stream. Yang itu tetapan yang paling penting sekali. Apa yang cikgu perlu ada ialah wujudkan kelas. Lagi apa yang cikgu perlu buat adalah hebahkan kelas cikgu kepada murid-murid. Seterusnya buat apa? Kongsikan kod kelas cikgu dengan para admin di sekolah. Seterusnya apa lagi cikgu perlu lakukan? Dapatkan ID murid daripada admin supaya cikgu boleh invite murid ke dalam kelas. Itu sahaja. Beberapa perkara ringkas itu sahaja yang perlu cikgu lakukan di dalam Google Classroom. Klik pada 3 bar. Kalau kelas cikgu tak banyak, cikgu boleh nampak terus. Kalau cikgu banyak, cikgu klik pada, cikgu scroll je ke bawah. Scroll ke bawah, cikgu akan nampak setting. Dekat setting,
Di sinilah notification. Kalau cikgu baru kali pertama buka Google Classroom, cikgu akan nampak yang ini terbuka. Okey, terbuka. Okey. Ini tetapan default setting. Okey. Saya dah tutup dah. Saya dah tutup dah email notification saya supaya saya tak terima banyak sangat email. Okey, terpulang pada cikgu sama ada cikgu nak on atau nak off. Tapi di sinilah tempatnya sama ada cikgu nak on notification email ataupun cikgu nak off notification email. Okey, yang ini cuma boleh dihasilkan menggunakan Google Chrome di laptop ataupun gunakan Google Chrome di handphone. Cikgu tak boleh gunakan aplikasi Google Classroom. Saya ulang sekali lagi, cikgu tak boleh gunakan aplikasi Google Classroom dalam Android cikgu untuk buat quiz assignment. Okey, hanya boleh menggunakan Google Chrome. Okey, dan nak login Google Chrome seperti mana saya ingatkan selalu, tolong gunakan incognito window sama ada di laptop ataupun di telefon bimbit. Okey, klik pada create dan klik pada quiz assignment. Di sini typekan tajuk cikgu, contoh instruction optional. Optional maksudnya cikgu tak nak letak pun tak apa. Kalau saya akan letakkan jawab semua. Okey. Di sini cikgu tak perlu tambah apa-apa, cikgu just klik saja. Dia sediakan blank quiz untuk cikgu. Okey, blank quiz. Okey, tajuk cikgu. Ini soalan cikgu. Okey, soalan cikgu. Cikgu nak tanya apa? Okey. Dan saya cadangkan cikgu tolong gunakan multiple choice. Okey. Banyak bentuk soalan yang cikgu boleh bina tapi saya cadangkan kepada cikgu gunakan multiple choice. Biasa pun kat sekolah kan banyak multiple choice kan. Pilih satu jawapan sahaja yang betul. Okey, contoh soalan saya. Yang mana satu nombor 5. Okey. Contoh saya buat 4 pilihan jawapan. Dah ada 4 pilihan jawapan. Kalau cikgu nak buat 2 pilihan jawapan pun tak ada masalah. Okey. Dah habis cikgu buat pilihan jawapan, bagaimana cikgu nak buat yang ini cikgu buat skema jawapan ni cikgu. Cikgu klik pada answer key. Cikgu tandakan dekat jawapan yang betul. Okey. Points markah cikgu datakan berapa markah yang boleh murid terima. Contoh, 1 markah dan. Okey. Next, nak tambah soalan, klik kat tepi ni ada button tambah, add questions. Cikgu klik saja add questions. Saya nak buat true false question, jawapan ya ataupun tidak. Saya buat ya tidak sahaja. Kemudian masukkan answer key. Okey, masukkan ya. Okey, jangan lupa letakkan markah. Okey, dan satu lagi saya terlupa tadi, jangan lupa untuk cikgu-cikgu tolong ni required ni tolong onkan dia. Okay, onkan required ni. Okey, kalau cikgu salah buat soalan, cikgu just delete sahaja. Okey, saya required untuk semua soalan. Okey, semua soalan, 5 soalan saya telah bina. Total points dia adalah 5. Okey, seterusnya kat mana cikgu nak buat? Okey, setting. Okey, cikgu tengok setting sini. Okay. Dia akan restrict kepada users
in Ministry of Education Malaysia sahaja. Okay, cikgu nak share kepada Gmail, Gmail takkan terima. Okay, tak boleh. Orang Gmail tak boleh nak buka. Cuma yang ada MOEDL sahaja yang boleh buka. Okay, yang bawah ni tetapan ni sama ada cikgu nak bagi murid untuk edit after submit pun boleh. Kalau nak bagi murid tengok summary charts atau contact response pun cikgu boleh klik di sini. Okay. Kalau cikgu nak shuffle soalan, okay, dekat presentation ni ada cikgu boleh shuffle questions order. Okay. Maka setiap murid kemungkinan akan dapat soalan dalam turutan yang berbeza. Okay. Dekat quizzes ni cikgu jangan klik apa-apa. Cuma saya nak terangkan untuk lock mode on Chromebooks. Ini untuk pengguna-pengguna Chromebook. Kalau murid-murid cikgu guna Chromebook, kalau cikgu tik kotak yang ini, murid-murid yang guna Chromebooks ketika menjawab soalan, mereka tidak boleh membuka tab baru. Okay. Kok dia baca soalan, dia nak cari jawapan, dia buka tab baru ni. Okay. Kalau cikgu tik on di sini dan murid tersebut guna Chromebook, mereka tidak boleh membuka new tab. Okay. Untuk Chromebook sahaja. Okay. Saya tak nak turn on, saya turn off sahaja. Kemudian saya save. Okey, dah siap. Tajuk ni kita ubah tajuk dia. Nombor hingga 20. Okay. All change save in drive. Okay. Dekat mana yang cikgu boleh hantar soalan? Okey, yang ini setting di sini grade importing. Tolong jangan tutup. Cikgu tutup nanti cikgu tak boleh nak tengok grade murid-murid. Tolong biar terbuka. Okey. Di sini, okey, contoh. Tadi saya kata saya nak mengajar, saya nak bagi kelas quiz ini kepada kelas 1 cerdas. Tapi sebenarnya cikgu boleh bagi lebih kepada 1 cerdas. Kat sini cikgu boleh klik drop down menu ni, cikgu nak hantar pada 1 base study pun boleh kan. Cikgu mengajar subjek yang sama untuk 2 kelas yang berbeza. So cikgu boleh, cikgu just bina sekali sahaja, cikgu boleh gunakan untuk 2 kelas yang berbeza. Okay, points. Okay, due date. Ini terpulang pada cikgu. Cikgu nak set due date ataupun cikgu tak nak set due date. Saya set due date saya 21 April. Okay, topik. Topik ni pun sama. Sama ada cikgu nak create topik atau tak create topik, cikgu boleh buat topik ataupun tidak. Okay, saya akan terangkan sekejap lagi kenapa ada topik, kenapa perlu ada topik, kenapa tak perlu ada topik. Okay, terus sahaja. Okay, dah siap dah setting cikgu semua. Okey, cikgu klik ke atas ni assign. Tapi sebelum saya assign, saya nak bagi tahu pada cikgu, di sini juga ada 3 function. Sama ada cikgu nak assign, ataupun cikgu nak schedule, ataupun cikgu nak save as a draft. Okey, di sini ada assign dan save draft sahaja. Save draft ni bermaksudnya cikgu dah buat soalan tu, cikgu belum lagi nak bagi kat murid-murid. Cikgu save dahulu sebagai draft. Okey. Assignment cikgu, tugasan cikgu tu cikgu save dulu sebagai draft. Kalau cikgu nak hantar terus kepada murid-murid, cikgu terus klik assign. Cikgu klik pada classwork. Ini assignment yang telah cikgu hantar. Wow, 164 assign, turn in ada 228 orang. Di sini cikgu boleh tengok berapa orang turn in, berapa orang assign. Okay, saya takkan tunggu untuk semua turn in. Okay, saya terus klik saja kepada nak jawab, nak tengok grade murid-murid, cikgu just klik saja kepada view assignment. Okay, di sini pun cikgu boleh nampak 244, 246 turn in. Turn in maksudnya dah hantar. Okay, assign ni yang belum hantar ada 148 orang. Okay. Ini memudahkan cikgu-cikgu untuk import grades. Okay, import grades ni Google Form tolong cikgu untuk tanda kertas murid-murid. Okay, klik sahaja dekat import grades. Are you sure? Yes, import sahaja. Okay, kat sini cikgu boleh nampak dah. Kat sebelah kiri ni. Okay, kalau cikgu scroll ke bawah. Sekejap. Saya punya button hang lah pula. Okay. Okay. Dekat sebelah kiri ni cikgu boleh nampak dah markah yang telah diberikan kepada murid-murid cikgu. Ini contoh macam cikgu Ishak Amin dengan cikgu Ishak Zulkifli ni, dia tak sempat nak hantar ataupun tak hantar.
Saya dah tekan import grid. So grid untuk diorang tak ada. Okay, yang lain ni dah ada. Okay, dah siap dah import grid ni. Cikgu just klik kat sini. Okay, cikgu klik return. Okay, return. Okay, kat sini cikgu boleh check sekali lagi markah penuh murid. Berapa ramai murid saya. Okay, saya klik kepada return. Kalau cikgu tengok di sini, ini adalah dua soalan yang tidak ada topik. Okay, tidak ada topik. Yang mana di bawah ni pula ada soalan yang ada topik. Okay. Yang atas ni, bila cikgu tak create topik, okay, ni saya nak beritahu tadi kenapa perlu create topik, apa kelebihan create topik, apa kelebihan tak create topik. Okay. Apabila cikgu create topik, apabila cikgu tak create topik, cikgu memang tak boleh nak ubah. Dia tak boleh duduk atas ataupun di bawah. Tapi bila berada dalam topik, contoh topik saya kat sini, portal digital learning, saya boleh drag, saya boleh seret dia berada di mana, di bawah sekali, di tengah-tengah ataupun di atas sekali. Maka apa yang perlu cikgu lakukan? Okay, yang perlu cikgu lakukan ialah create topik. Okay, jadikan topik. Bina topik untuk cikgu punya tugasan. Kalau cikgu ada 3 tugasan atas topik yang sama, create satu topik untuk tugasan tersebut dan susunlah cikgu punya bahan itu ikut susunan yang cikgu nak. Okay, kalau tengok kat 3 dot di sebelah kanan ni pun, kalau tak ada topik, atas ni tak ada topik. Kalau kita klik 3 dot ni, dia cuma ada edit, delete dan copy link. Tapi kalau dia ada topik, okay, contoh dalam portal digital learning ni ada topik, cikgu klik saja kat 3 dot ni, dia ada move up atau move down.